warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Gusti Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, Ustaz, Ustazah, Tuan-tuan haji, puan hajat, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah Maghrib Dwi mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian sirah para sahabat sebagai kesinambungan ataupun lanjutan daripada sirah Nabi SAW yang telah kita ikuti sebelum ini. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, sebenarnya kita telah selesai mengikuti sirah 4 sahabat yang menjadi khalifah selepas daripada kewafatan Nabi SAW, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi dah selesai kita ikuti secara ringkas lah. Saya rasa ringkas itu. Setiap khalifah tu saya jadikan sebanyak 2 kali kuliah. Abu Bakar 2 kali kuliah, Umar 2 kali kuliah, Utsman 2 kali kuliah, dan juga Sayyidina Ali 2 kali kuliah. Saya rasa itu hanya ringkasan saja. Sebenarnya kalau kita nak baca kisah Abu Bakar memerintah, Umar memerintah, Utsman memerintah, Ali memerintah, ini panjang tuan-tuan sekalian, sangat panjang dan penuh dengan kisah-kisah yang boleh kita ambil pelajaran. Baik tuan-tuan sekalian, malam ini saya tak berhajat untuk sambung apa yang berlaku selepas daripada Sayyidina Ali itu, selepas daripada Sayyidina Ali terbunuh itu. Cuma pada malam ni, topik pada malam ni berkaitan dengan sirah Nabi dan juga sirah 4 sahabat ini juga, iaitu berkaitan dengan sejarah bagaimana berlakunya penulisan dan pembukuan Al-Quran. Dalam pertemuan kita yang lepas tuan-tuan sekalian, saya telah sentuh tentang hal ini, iaitu selepas daripada Nabi SAW wafat, Al-Quran itu belum dibukukan dalam satu mushaf macam ni. Ni mushaf lah ni kita panggil, mushaf, satu buku. Belum. Nabi wafat dalam keadaan Al-Quran belum dibukukan dalam satu mushaf. Jadi kita kena tahu bagaimana proses Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW dan zaman bila Al-Quran itu mula dibukukan dalam satu mushaf ini. Baik. Yang pertama tuan-tuan sekalian, semua Nabi-Nabi ini Allah Ta'ala turunkan wahyu. Semua Nabi-Nabi Allah Ta'ala turunkan wahyu. Kalau dia tak dapat wahyu, itu bukan Nabi. Bila sebut Nabi, bermakna dia mesti dapat wahyu. Soal wahyu itu banyak ke sikit ke, itu cerita nombor 2. Yang penting bila dia mengaku sebagai Nabi, bermakna dia mesti dapat wahyu. Baik. Jumlah Nabi ni banyak mana? Jumlah Nabi ni banyak mana?
macam-macam pendapat ulama tentang jumlah Nabi ni. Tapi ada satu pendapat yang selalu biasa kita dengar, jumlah Nabi ni 124,000 orang. 124,000 orang. Banyak. Ya, 124,000 orang. Daripada 124,000 orang Nabi itu, Allah Ta'ala pilih 313 jadi Rasul. Daripada 124,000 orang Nabi, ada 313 yang dipilih menjadi Rasul. Dan daripada 313 yang dipilih menjadi Rasul itu, ada 25 Rasul yang Allah sebut nama mereka dalam Al-Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. 25. 124,000 orang Nabi, ada 313 yang dipilih menjadi Rasul. Dan daripada 313 yang menjadi Rasul itu, ada 25 orang yang Allah sebut nama dalam Quran. Baik, bila kita belajar rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Salah satu daripada rukun iman iaitu beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Rasul yang mana? Beriman kepada Rasul. Rasul yang mana? Ramai. Beriman, percaya, ya, yakin kepada Rasul yang mana? Ramai. Maka dalam hal ini ulama bagikan kepada dua. Untuk Rasul yang 25 orang yang disebut nama dalam Quran itu kita kena tahu satu persatu, kerana nama mereka dan kisah mereka disebut secara jelas dalam Al-Quran. Kita kena tahu tentang Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Muhammad. Adapun selain daripada 25 orang itu, kita beriman secara umum saja sudah memadai. Maksudnya kita tahu bahawa zaman dulu ada Nabi, ya, nama mereka kita tak tahu satu persatu pun tak ada masalah. Kisah mereka kita tak tahu satu persatu pun tak ada masalah. Tapi 25 orang ni kita kena beriman, kita kena tahu secara detail, secara terperinci. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kerana nama mereka disebut dalam Al-Quran. Baik, itu yang pertama yang kita kena tahu. Apa beza Nabi dengan Nabi yang dilantik menjadi Rasul? Apa beza Nabi dengan Nabi yang dilantik menjadi Rasul? Persamaannya, dua-dua dapat wahyu. Nabi pun dapat wahyu. Nabi yang dipilih menjadi Rasul pun dapat wahyu juga. Bezanya, Nabi dapat wahyu, dia tidak diperintahkan untuk sampaikan wahyu tersebut untuk diri dia saja. Adapun Nabi yang dipilih menjadi Rasul, dia mendapat wahyu dan dia diperintahkan untuk sampaikan wahyu tersebut kepada umat masing-masing. Dia kena sampaikan. Maka sebab itu, semua Rasul mereka adalah Nabi. Semua Rasul 300 lebih itu, termasuklah tu 25 orang tadi tu, semua Rasul mereka adalah Nabi. Otomatik mereka tu Nabi. Tetapi tidak semua Nabi itu menjadi Rasul. Semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi itu menjadi Rasul. Contoh Nabi Adam, dia Nabi dan dia juga Rasul. Nabi Idris, dia Nabi dan dia juga Rasul. Nabi Muhammad, dia juga Nabi dan dia juga Rasul. Sebab tu kita panggil Nabi Muhammad Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita panggil Rasulullah. Nabi Ibrahim, dia Nabi, dia juga Rasul. Nabi Musa, dia Nabi, dia juga Rasul. Maksudnya, semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi itu dipilih menjadi Rasul. Baik, dalam Quran Allah sebut
dalam beberapa surah, dalam beberapa ayat. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Bagi setiap umat itu kami bangkitkan seorang rasul. Bagi setiap umat itu ada seorang rasul. An i'budullah, apa tugasnya? Ajak kaum masing-masing sembah Allah. Wajtanibut taghut, dan ajak kaum masing-masing supaya jauhi ataupun tinggalkan taghut. Apa dia taghut? Taghut ni apa saja yang menyesatkan. Syaitan, berhala, ya. Manusia pun boleh jadi taghut juga kalau kerjanya menyesatkan orang. Kan? Fir'aun tu Allah panggil taghut kerana menyesatkan orang. Sebab tu Allah perintahkan pada Nabi Musa supaya pergi menghadap Fir'aun. Allah Ta'ala kata dia pada Nabi Musa, idhhab ila Fir'aun innahu tagha. Tagha, taghut, perkataan yang sama lah. Wahai Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun kerana dia sudah tagha, melampaui batas, menyesatkan orang. Jadi apa saja yang menyesatkan maka disebut sebagai taghut. Jadi Allah sebut dalam Quran, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Bagi setiap umat itu kami bangkitkan rasul. Tujuannya apa? Ajak kaum masing-masing sembah Allah dan ajak kaum masing-masing jauhi ataupun tinggalkan taghut. Syaitan ke, berhala ke, siapa yang menyesatkan ke, tak kira. Baik, soalannya, bila Allah sebut dalam Quran bagi setiap umat itu kami bangkitkan rasul, ada rasul ke kat tempat kita ni dulu? Ada rasul ke kat tempat kita ni dulu? Bagi setiap umat tu Allah Ta'ala bangkitkan rasul. Ada rasul di tanah Melayu ni dulu? Ada rasul di Indonesia dulu? Ada rasul di Singapura dulu? Ada rasul di Filipina dulu? Ada rasul di Thailand dulu? Ada rasul di Kemboja? Ada rasul di Afrika? Ada rasul di Sudan? Ada rasul di Mesir? Jadi apa maksud ayat Quran? Bagi setiap umat itu kami bangkitkan seorang rasul. Bermakna di seluruh dunia ini ada seorang rasul. Di Malaysia kan, tanah Melayu. Di Indonesia, di Filipina, begitu. Apa maksud ayat itu? Allah sebut bagi setiap umat itu kami bangkitkan seorang rasul. Apa maksudnya? Baik, ulama bincang tentang hal ini. Ayat Quran itu betul lah daripada Allah. Allah Ta'ala sebut bagi setiap umat itu kami utuskan ataupun kami bangkitkan seorang rasul. Maksud dia begini, di setiap zaman itu ada rasul. Di setiap zaman itu ada rasul. Contoh Nabi Adam. Nabi Adam dia jadi rasul. Zaman dia. Baik, untuk umat dia pada waktu itu. Tapi tak wajib Nabi Adam tu pergi ke setiap kampung. Nabi Adam jadi rasul zaman dia. Nabi Adam jadi rasul untuk umat dia pada waktu tersebut. Tapi ada tempat ke kawasan perumahan ke kampung ke Nabi Adam tak pernah pergi? Mungkin ada. Nabi Musa dia jadi rasul untuk siapa? Untuk zaman dia. Untuk apa? Untuk umat dia. Tapi semua umat Nabi Musa itu, Nabi Musa pernah pergi ke kampung lain? Mungkin tak pernah pergi. Mungkin ada kampung yang Nabi Musa tak sampai. Jadi bila Allah Ta'ala sebut bagi setiap umat itu kami bangkitkan seorang rasul, maksudnya dia setiap zaman itu ada rasul dan ajarannya itu sampai kepada umat tersebut. Walaupun mungkin Nabi Musa tak pernah pergi jumpa orang kampung, tapi ajarannya sampai tak? Sampai. Nabi Idris, ya, Allah Ta'ala bangkitkan kepada umat dia. Tapi ada tak umat Nabi Idris, kaum Nabi Idris, orang kampung zaman itu yang Nabi Idris tak pernah jumpa? Mungkin ada. Tapi ajaran itu sampai tak? Sampai. Itulah maksud ayat Quran, bagi setiap umat itu ada rasul. Walaupun rasul itu mungkin tak sampai pada kampung-kampung, tempat-tempat tertentu.
tapi ajaran itu tersebar pada waktu itu, pada zaman itu, pada umat itu. Tak payah ambil berat sangat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi orang tanya di Malaysia ni siapa dia Nabi zaman dulu? Di Indonesia ni siapa dia Nabi zaman dulu? Nabi Muhammad lah jawabnya. Nabi Muhammad lah. Itulah umat Nabi Muhammad. Cumanya wajib ke Nabi Muhammad pergi ke setiap negeri, ke setiap negara, ke setiap kampung, ke setiap tempat tu? Tak. Ada tempat yang mungkin Nabi Muhammad tak pernah sampai, tapi ajaran sampai tak? Sampai. Itulah maksud Allah sebut bagi setiap umat tu ada Rasul. Setiap zaman tu, setiap umat tu ada Rasul. Ajaran itu sampai. Ajaran Nabi Muhammad tu sampai. Walaupun mungkin ada kampung-kampung, tempat-tempat yang Nabi Muhammad tak pernah pergi ke situ, tak pernah sampai ke situ. Mungkin Nabi Muhammad tak pernah sampai ke Malaysia, tak pernah sampai ke Indonesia, tak pernah sampai ke Thailand, Filipina, Singapura. Tapi ajaran Islam tu sampai tak kepada masyarakat itu? Sampai. Itulah maksud ayat Quran tadi. Bagi setiap umat itu ada Rasul. Bagi setiap umat itu ada Rasul. Baik. Ya? Begitu. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala turunkan, ya, setiap Nabi itu diberi wahyu, setiap Rasul itu diberi wahyu. Wahyu yang Allah Ta'ala turunkan ni ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Tak payah ambil contoh Nabi lain, kita ambil contoh Nabi Muhammad lah untuk mudah faham. Wahyu turun pada Nabi Muhammad. Wahyu turun daripada Allah kepada Nabi Muhammad ni ada dua cara. Pertama, direct daripada Allah terus kepada Nabi Muhammad. Tak ada perantaraan, tak ada orang tengah, tak ada tukang sampai. Allah sendiri yang sampaikan terus, direct, secara langsung. Yang kedua, wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Saya beri contoh Nabi Muhammad lah. Nabi-Nabi lain itu sama lah. Yang kedua, Allah Ta'ala turunkan wahyu tidak secara langsung, tidak terus daripada Allah, tetapi melalui malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Yang pertama, wahyu turun secara langsung, direct daripada Allah. Contoh, Nabi Musa. Nabi Musa pernah naik di atas bukit Tur Sina di negara Mesir, bermunajat kepada Allah selama 40 malam. Ya, bermunajat kepada Allah. Akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah. Bertemu tu dapat tengok ke? Tak. Hanya mendengar suara di sebalik tabir. Tabir ni lah tabir, maksudnya dinding. Gitu. Hanya mendengar suara di sebalik tabir. Dengar suara tapi tak dapat melihat. Ya, Nabi Musa. Itu direct tu dengan Allah. Cuma tak dapat melihat lah, dengar suara. Allah pun turunkan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Muhammad pun pernah dapat wahyu direct terus daripada Allah. Contohnya waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Mekah, Masjid Aqsa, Palestin. Masjid Aqsa naik sampai langit ketujuh, Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, bertemu dengan Allah. Bila bertemu dengan Allah, apa dia kewajipan Nabi Muhammad dapat? Kewajipan apa? Semayang. Daripada 50 waktu, minta kurang, tinggal 5. Okey. Itu bukan melalui malaikat Jibril. Itu direct daripada Allah terus kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat melihat tak? Tak. Dengar suara. Baik. Ini cara wahyu turun yang pertama, iaitu secara langsung terus daripada Allah kepada Nabi tersebut. Yang kedua, ya, wahyu turun daripada Allah terus kepada Nabi ini ada satu lagi cara, iaitu mimpi ataupun ilham. Ini pun secara langsung daripada Allah juga, mimpi ataupun ilham. Nabi bermimpi, Allah Ta'ala turunkan wahyu, ataupun Nabi dapat ilham. Duduk, timbul perasaan macam ada benda masuk ke jiwa, kan? Ilham, dia panggil ilham, idea, kan? Ilham. Itu pun secara langsung daripada Allah juga. Pertama direct, ya, dengar suara tak dapat lihat. Yang kedua melalui mimpi ataupun ilham. Okey, selesai. Cara yang kedua wahyu turun kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, iaitu melalui malaikat Jibril. Ini ada 3 cara.
melalui malaikat Jibril ni ada 3 cara. Pertama, Jibril datang dalam rupa bentuk asal macam malaikat, mari dengan bersayap punya besar ni, ni menggerunkan Nabi, memang menggigil ketakutan. Sebagai contoh, waktu Nabi jumpa malaikat Jibril di Gua Hira, jatuh. Yang kedua, melalui malaikat Jibril, cara yang kedua, malaikat Jibril datang tapi menyerupai manusia. Ni ada beberapa kali. Bahkan beberapa orang sahabat Nabi pernah melihat malaikat Jibril datang jumpa Nabi menyerupai manusia. Contoh, Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat duduk dalam satu majlis bersama dengan Nabi. Sayyidina Umar cerita ni, Sayyidina Umar kata dia, satu hari kami berada bersama dengan Nabi dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda dia orang yang bermusafir. Nak kata orang yang bermusafir mari daripada jauh, tak mungkin, sebab pakaian dia tu putih sangat. Kalau orang bermusafir di padang pasir ni, pakaian dia tak putih, dia berdebu. Rambut tak hitamnya, mesti kering. Sayyidina Umar kata, nak kata dia orang bermusafir, tak ada tanda musafir. Nak kata dia orang tempat kami ni, tak ada seorang pun di kalangan kami yang kenal dia siapa. Misteri lelaki ni. Sayyidina Umar duduk dengan Nabi dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang lelaki yang pakai pakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada tanda dia orang bermusafir, dan kami pun bukan orang tempat kami. Sayyidina Umar kata, maknanya dia bukan orang musafir dan bukan orang kampung ni. Sehinggalah dia datang, terus dia duduk dekat dengan Nabi, lalu dia lagakan lutut dia dengan lutut Nabi, macam kita tahiyat awal. Dia telekuk lutut dia tu bagi kena dengan lutut Nabi. Kemudian diletakkan kedua tapak tangan dia atas perut Nabi, dia pegang perut Nabi tu, macam kawan lama lah. Jadi Sayyidina Umar dan beberapa orang sahabat tertanya-tanya, siapa lelaki ni? Bila dia lagakan lutut dengan lutut Nabi, dia pegang perut Nabi, lalu dia tanya kepada Nabi 4 pertanyaan. Tuan-tuan selalu dengar hadis ni, saya ringkas dulu ni. Pertama, dia tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, kamu beritahu kepada aku Islam tu apa dia? Nabi pun jawab, Islam tu 5 benda: syahadah, semayang, puasa, zakat, haji tu. Yang tu yang kita belajar rukun Islam tu, dia ambil daripada kisah inilah. Lepas Nabi jawab Islam tu 5 benda tu, syahadah, semayang, puasa, zakat, haji tu, lelaki yang tanya soalan tadi, dia kata, betul apa yang kamu jawab? Sayyidina Umar kata dia, pelik dia ni, dia tanya soalan, dia pula jawab tu. Tadi dia tanya. Kemudian dia tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, beritahu padaku iman tu. Nabi menjawab, iman tu kamu beriman dengan Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Yang kita belajar rukun iman tu, dia ambil daripada kisah inilah, rukun iman itu dan rukun Islam. Macam tadi juga, lepas Nabi jawab, dia kata, betul apa yang kamu jawab, benarlah kamu. Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat lain pelik, siapa dia ni? Dia tanya soalan, orang jawab, dia pula kata betul. Kemudian dia tanya kepada Nabi tentang ihsan. Nabi pun jawab, ihsan tu kamu beribadat kepada Allah macam kamu tengok Allah. Kalau kamu tak boleh tengok Allah pun, kamu yakin Allah sentiasa tengok kamu. Last sekali, soalan yang keempat, dia tanya Nabi tentang hari kiamat. Soalan tentang hari kiamat ni Nabi tak jawab terus, kerana Nabi pun tak banyak tahu tentang hari kiamat. Setakat yang Allah cerita je. Akhirnya lelaki ni minta pada Nabi, sebutkan pada aku tanda-tanda kiamat. Nabi pun sebutlah beberapa tanda kiamat kecil. Lepas dia tanya soalan, dia pun beredar pergi. Nabi pun tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya soalan tu? Umar kata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, kami tak tahu. Nabi kata, dia adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kamu, nak ajar kepada kamu tentang urusan agama. Maksudnya apa dia? Jibril tahu semua jawapan dia. Saja tanya. Bila Jibril tanya dalam majlis, Nabi akan jawab. Bila Nabi jawab, sahabat-sahabat yang duduk dalam majlis itu pun faham. Islam berapa, iman apa dia, ihsan apa dia, kiamat apa cerita. Kita duduk dalam majlis ilmu, lepas habis kuliah, dah tahu dah jawapan, tahu dah hukum akal, saja nak tanya, boleh tak? Boleh. Kerana dia kadang-kadang niat nak tolong kawan kita lain, hak malu nak tanya. Jadi ustaz jawab, jadi orang lain tak faham, kerana dia kita rajin tolong tanya kan. Jadi Jibril begitu.
Baik. Jadi maksudnya beliau, wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Pertama, Jibril datang dalam bentuk asal, bentuk malaikat. Yang kedua, Jibril datang menyerupai manusia. Contoh dalam peristiwa tadi. Bahkan dalam bulan Ramadan, beberapa kali Nabi pernah bertadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan dengan malaikat Jibril. Jibril mari bersayap lah, tak menyerupai manusia. Dan ada beberapa orang sahabat pernah melihat Nabi bertadarus dengan malaikat Jibril itu. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, malaikat Jibril turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain lah. Cara yang ketiga dia datang tapi tak dapat dilihat. Tapi kedatangannya itu, kehadirannya itu disedari oleh Nabi. Macam mana Nabi sedar? Nabi akan dengar sama ada bunyi seperti lebah, ataupun bunyi seperti loceng. Daripada tiga cara ni, Jibril datang dalam bentuk asal, Jibril datang menyerupai manusia, Jibril datang tak dapat lihat, tapi kehadirannya itu disedari oleh Nabi bila dengar bunyi seperti bunyi lebah ataupun bunyi seperti loceng. Daripada tiga-tiga cara Jibril jumpa Nabi ni, cara mana yang paling berat sekali bagi Nabi? Cara yang ketiga. Bila dengar bunyi seperti bunyi loceng ataupun bunyi lebah ni, Nabi berpeluh-peluh walaupun cuaca pada waktu itu sejuk. Berpeluh. Ni yang paling berat sekali cara wahyu sampai kepada Nabi. Baik. Ya, jadi dua cara wahyu. Pertama direct daripada Allah. Ada dua. Allah tak nampak tapi dengar suara. Ataupun yang kedua mimpi ataupun ilham. Yang kedua melalui Jibril. Jibril datang dalam bentuk asal, atau menyamar jadi manusia, atau dengar bunyi seperti lebah ataupun loceng. Ini kaedah wahyu turun. Baik, kembali kepada cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat wahyu. Bila sebut wahyu, tuan-tuan sekalian, jangan kita faham wahyu itu hanya ayat Quran. Ni silap. Di rumah saya begitulah. Saya ingatkan wahyu itu ayat Quran je lah wahyu. Tak. Apa saja yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahyu. Wahyu. Contoh Nabi Muhammad sebut, benda ni halal, benda ni haram. Kan? Kita kena makan begini adabnya, kita kena berpakaian begini caranya. Nabi pandai-pandai sebut sendiri ke benda-benda gitu? Ni halal, ni haram, ni dosa, ni pahala. Nabi pandai-pandai sebut sendiri ke benda tu? Tak. Melainkan benda tu juga ilham daripada Allah, datang daripada Allah juga. Maka sebab tu wahyu ni dia umum. Wahyu ni dia umum. Al-Quran salah satu daripada wahyu. Apa-apa yang Allah Ta'ala ajar pada Nabi Muhammad itu, yang ilhamkan pada Nabi Muhammad itu juga wahyu. Nabi ajar kita cara makan, minum, segala macam. Semua itu juga adalah hakikatnya adalah wahyu. Jadi wahyu bukan hanya ayat Quran. Wahyu itu umum, besar. Jadi salah satu daripada wahyu ayat Quran. Ayat Quran ni salah satu wahyu. Apa benda yang Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Muhammad tentang hidup, tentang akhlak, tentang cara bercampur gaul dalam masyarakat dan sebagainya, itu wahyu juga. Cuma masyarakat kita ni biasanya bila sebut wahyu dia Quran je lah. Quran salah satu daripada wahyu. Baik. Jadi cerita Quran ni salah satu daripada wahyu. Ya, sebahagian daripada wahyu. Macam mana Allah Ta'ala turunkan Quran ni kepada Nabi Muhammad? Macam mana Allah Ta'ala turunkan Quran ni pada Nabi Muhammad? Quran ni kita belajar dalam pengajian tauhid ataupun pengajian apa dia? Akidah. Tuan-tuan mengaji tauhid, kita tauhid. Quran kita belajar, Quran dia bukan makhluk. Quran ni kalamullah, kata-kata Allah. Yang sebut Quran ni makhluk dia Mu'tazilah. Dulu tuan-tuan mengaji kan, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Ingat lagi ke tak? Tanya orang muda ini jenuh nak faham apa benda Mu'tazilah, Jabariyah. Ya, ni kumpulan-kumpulan aliran pemikiran yang bercanggah dengan Islam, yang pernah ada dalam sejarah zaman dulu. Mu'tazilah ni kelompok orang yang terlalu banyak sangat fikir benda agama ni ikut logik akal. Selagi mana tak masuk akal, benda dalam agama ni tak kena dengan akal, selagi tu tak nak terima. Contohnya dia,
azab kubur. Azab kubur. Kalau azab kubur ada, malaikat muka nakir masuk duduk kat mana? Kalau azab kubur ada, malaikat muka nakir masuk duduk kat mana? Tak masuk akal? Tak masuk akal, jadi kami tak nak terima. Jadi dia duk fikir lepas kita ke bumi kan orang mati, letak papan apa semua segala macam, lepas tu malaikat muka nakir masuk nak duduk kat celah mana? Tak muat inilah Mu'tazilah, golongan yang banyak fikir benda agama ni ikut logik akal. Kalau tak logik dengan akal dia tak nak terima. Jadi golongan Mu'tazilah ni wujud selepas daripada zaman Nabi wafat, selepas daripada zaman sahabat-sahabat muncul golongan Mu'tazilah, orang yang fikir benda agama ikut logik akal. Artinya apa? Golongan ni ada sampai ini dalam masyarakat kita. Dia bukan ada zaman dulu, sampai hari ni ada dalam masyarakat kita yang suka fikir benda agama ni ikut logik akal. Selagi mana tak masuk akal dia, selagi tu tak nak terima. Ya ke Nabi Isra' Mi'raj lepas Isyak subuh sampai dah kat Mekah 1000 km lebih, 1000 km lebih, zaman tak ada kapal terbang. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata dia pergi ke Palestin lepas solat Isyak, subuh sampai balik ke Mekah. Bukan pergi Palestin saja, sampai ke Palestin, kemudian naik langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, jumpa dengan Allah, kemudian turun balik, kemudian balik sebelum Mekah. Subuh sampai dah ke Mekah. Tak masuk akal, kami tak nak terima. Inilah golongan Mu'tazilah, banyak sangat fikir benda agama ikut logik akal. Selagi mana tak masuk akal, selagi itu tak nak terima. Dalam agama ni ada benda yang Islam bagi kebenaran kepada kita, fikirlah, gunakanlah akal. Jangan buang terus fungsi akal tu. Kalau akal ni tak payah pakai langsung, takkanlah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, adakah kamu tidak berakal, adakah kamu tidak berfikir. Kan banyak perkataan tu dalam Quran. Afala ta'qilun, adakah kamu tidak berakal, afala tatafakkarun, adakah kamu tidak berfikir. Kalau tak boleh langsung guna akal, takkan Allah Ta'ala sebut macam tu. Bermakna ada waktu kena guna akal nak menilai baik, buruk dan sebagainya. Tapi kena ingat, akal kita ni dia ada limit. Ada benda yang memang kita tak boleh nak fikir lah. Contohnya azab kubur, contohnya cerita tentang hari kiamat. Kalau tahu dalam tauhid itu kita panggil sam'iyat, perkara-perkara ghaib, benda yang tak boleh dilihat dengan mata kasar. Yang ni kena terima benda yang Tuhan cerita dalam Quran. Yang ni kena terima apa yang Nabi pernah sebut dalam hadis. Kenapa? Kita tak pernah masuk lagi dalam lubang kubur, kecuali mati nanti baru masuk. Selagi mana kita tak masuk, kita tak tahu bagaimana suasana dalam lubang kubur. Nak tak nak, kita nak tahu suasana sungguh dalam lubang kubur. Nak dengar cerita dari mana? Cerita daripada Tuhan lah. Dia yang tahu benda yang ada dalam lubang kubur. Kita tak pernah masuk. Jadi ada benda boleh fikir dengan akal, ada benda kena akal lah. Benda apa yang Tuhan cerita tu terima. Kadang-kadang kita tak pernah pergi tempat tu, kita tak pernah pergi syurga, tak pernah pergi neraka, tak tahu kiamat tu dekat mana berlaku, kita tak tahu. Ni kena akal benda yang Tuhan cerita. Tapi golongan Mu'tazilah ni dulu, semua benda dalam agama ni nak fikir ikut logik akal. Selagi mana tak masuk akal, selagi itu tak nak terima. Macam kita lah, ambil wudu. Lepas ambil wudu, kentut. Itu tuan-tuan, batal wudu. Pergi keluar ambil wudu semula kan? Sebab dah keluar angin, keluar sesuatu daripada dua jalan kan? Sama ada jalan depan ataupun jalan belakang, kubur ataupun dubur. Sama ada keluar angin ke, air kencing ke, najis ke, batal wudu. Pergilah ambil wudu semula. Tapi kalau masuk ke surau, terpijak ke cicak, tuan-tuan ambil wudu semula? Tak kan? Kita hanya basuh kaki saja. Tempat mana kena kotor tu basuh je lah. Tak payah ambil wuduk semua. Kentut ambil wuduk semua. Terpijak dan jejak, basuh je lah kaki yang kena kotor. Sudahlah. Jadi kalau nak fikir ikut logik akal, pijak najis, pijak teh ayam, basuh kaki. Kalau kentut, apa tak basuh mulut? Yelah basuh mulut. Kan busuk tu pungguk, dah ambil wudu. Jadi kalau benda agama ni kau fikir ikut logik akal, pijak kotor, basuh kaki, kentut, dia basuh pungguk.
Jadi benda agama ni bukan semua benda boleh fikir ikut logik akal. Maka sebab tu kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Quran kalamullah, Quran kata-kata Allah, firman Allah. Dia bukan makhluk. Makhluk ni maknanya apa? Sesuatu yang dicipta. Tu makhluk. Kita ni makhluk kan ni? Pokok, bukit, bukau, gunung kanan. Dia bukan payah pun nak faham apa makna makhluk. Selain daripada Allah, makhluk. Malaikat, jin, iblis, langit, hari kiamat, syurga, neraka, azab, seksa, dunia, akhirat. Selain daripada Allah, makhluk betul. Quran bukan makhluk. Quran kalamullah, kata-kata Allah. Kalau Quran ni makhluk, tentu makhluk ada kelemahan. Makhluk kan ada kelemahan. Orang ni ada lemah dia, hak ni ada lemah dia, hak ni ada lemah dia, ada lemah dia. Kalau Quran ni makhluk, mesti ada kelemahan, ada cacat celik, ada kekurangan dia. Maka sebab tu Quran bukan makhluk. Quran ni daripada Allah, kata-kata Allah. Maka Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Al-Quran ni sebahagian daripada wahyu turun kepada Nabi Muhammad. Tempohnya panjang, 23 tahun. 23 tahun. 13 tahun waktu Nabi berdakwah di Mekah, dan selebihnya sekitar 10 tahun waktu Nabi berdakwah di Madinah. Total 23 tahun, ataupun yang tepatnya 22 tahun 2 bulan 2 hari kan? Tak boleh kita genapkan 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan selebihnya 10 tahun di Madinah. Bila Allah turunkan ayat Quran kepada Nabi Muhammad, ayat Quran ni sebahagian daripada wahyu yang saya sebutkan tadi, dia sebahagian daripada wahyu. Ayat Quran ataupun surah-surah tak turun macam kita tengok hari ni. Mula-mula surah Al-Quran, Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-A'raf, Al-Anfal. Last sekali, belakang sekali surah An-Nas. Dia tak turun dulu. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, apa dulu yang perlu diturunkan, apa yang Allah Ta'ala rasa perlu turunkan, itulah yang turunkan dulu. Jadi bukan turun ikut turutan macam kita tengok hari ni, ya, bukan. Kalau surah-surah yang pendek biasanya turun sekaligus. Contoh surah Al-Fatihah, itu turun habislah tu satu surah tu, ya. Bismillah, alhamdulillah sampai waladhdallin. Awalnya lagi surah-surah pendek, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Biasa surah-surah pendek dia turun sekaligus. Tapi kalau surah-surah yang panjang-panjang macam Al-Baqarah, Al-Imran ni, mana turun satu surah tu sekaligus? Jenuh Nabi nak menghafal. Doa tu lebih hilang. Maka untuk surah-surah yang panjang, Allah tak ada turunkan sikit-sikit, ayat demi ayat, ayat demi ayat, ayat demi ayat. Okey. Bila turun satu surah, bila turun sesuatu ayat, Nabi baca kepada beberapa orang sahabat. Ada beberapa orang sahabat yang Nabi lantik secara rasmi sebagai penulis wahyu. Termasuklah 4 orang tu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tu. Selain daripada itu, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal. Ni penulis-penulis wahyu. Bila turun sesuatu surah ataupun turun sesuatu ayat, Nabi baca, Nabi perdengarkan pada mereka. Apa yang Nabi hafal daripada malaikat Jibril, Nabi ulang pada mereka, dan mereka pun baca, mereka hafal dan mereka tulis. Baik. Dan Nabi juga akan maklum kepada penulis-penulis wahyu ni, kepada sahabat-sahabat penulis wahyu ni, surah ni adalah sambungan kepada surah ni. Surah ni dia punya susunan, dia duduk sebelum surah ni. Ayat ni sambungan kepada ayat ni. Ayat ni duduk sebelum ayat ni. Ayat ni sambungan pada ayat ni. Ayat ni sambungan pada ayat ni. Sebab Quran tu turun tak ikut turutan macam yang kita tengok sekarang. Dia turun apa yang perlu Allah Ta'ala turunkan dulu. Maka sebab tu setiap kali turun, Nabi ajar para sahabat, surah ni susunan dia selepas surah ni. Surah ni duduk sebelum surah ni. Ayat ni sambungan kepada ayat ni. Ayat ni sambungan kepada ayat ni. Artinya, bila Nabi wafat, sahabat-sahabat tahu turutan surah. Kerana Nabi dah ajar cara susun surah tu. Nabi wafat dalam keadaan sahabat dah dapat maklumat. Oh, lepas Fatihah, surah selepasnya Baqarah. Lepas Baqarah, surah selepasnya Ali Imran. Surah terakhir surah An-Nas. Ayat ni duduk di sini. Ayat ni sambungan pada ayat ni. Macam mana mereka tahu? Nabi ajar.
Waktu wahyu turun tu Nabi baca kepada para sahabat, Nabi terang, yang ni duduk selepas ni duduk sini, duduk sini. Nabi wafat, sahabat-sahabat tahu susunan surah, tertib surah, Fatihah, Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Maidah sampai An-Nas. Cuma Nabi wafat dalam keadaan Al-Quran itu belum dibukukan. Bila Nabi baca surah ni kepada sahabat ni, Nabi baca ayat ni kepada sahabat ni, surah ni sahabat ni tulis, disimpan kat rumah dia. Esok lusa turun wahyu lain pula, Nabi baca kepada sahabat ni pula. Mungkin sahabat ada sahabat lain yang tak dengar, Nabi baca kepada sahabat ni pula. Dia hafal, dia tulis, disimpan kat rumah dia. Jadi Nabi wafat tu dalam keadaan ayat Quran tu duduk merata-rata. Ada surah ni duduk di rumah orang ni, ada surah ni duduk di rumah ni, ada ayat ni duduk di rumah orang ni, ada ayat ni duduk di rumah sahabat ni. Lengkap-lengkap dah semua Quran tu, betul. Cuma ayat Quran tu merata-rata. Dekat mana tulis? Ada yang ditulis di pelepah tama, pelepah kurma. Ada yang ditulis di kulit-kulit binatang yang telah dibersihkan. Ada yang ditulis di batu-batu. Ada yang ditulis di ketul-ketul kayu. Kenapa dia? Nak cari kertas sangat limit, sangat terbatas. Ketulis apa benda yang ada pada waktu itu boleh tulis, kat mana boleh tulis, tulis. Okey. Nabi wafat, okey. Tak ada problem apa lagi, sebab sahabat-sahabat yang hafal Quran 30 juzuk ramai lagi ada waktu tu. Jadi kalau tak tahu surah apa, tak tahu ayat apa, pergi jumpa kawan sahabat-sahabat Nabi hafal Quran 30 juzuk. Ramai. Beratus sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran 30 juzuk tu, 114 surah kan. Okey, tak ada masalah, tak ada problem apa lagi. Bila masalah mula berlaku? Masalah mula berlaku bila Abu Bakar naik jadi khalifah. Hari itu kita cerita kan. Bila Abu Bakar naik jadi khalifah, dia memerintah pendek 2 tahun je. Tahun 11 Hijrah sampai tahun 13 Hijrah. Ataupun tahun Masihinya 632 sampai 634 Masihi. 2 tahun jadi memerintah. Kemudian dia sakit, demam panas, dia meninggal. Walaupun Abu Bakar memerintah singkat 2 tahun, pendek saja, tapi Abu Bakar ni Allah Ta'ala uji dengan ujian yang berat. 2 tahun dia memerintah, dia berhadapan dengan Nabi palsu dan beribu mengikut Nabi palsu. Abu Bakar berhadapan dengan orang Islam yang tak nak bayar zakat, beribu tak nak bayar zakat. Mereka beranggapan zakat ni wajib bayar waktu Nabi hidup saja. Yang ketiga, Abu Bakar berhadapan dengan orang Islam yang murtad di pelbagai daerah, berpuluh ribu murtad. Maka sebab tu zaman Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun ni, Abu Bakar perangi Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad. Tak kurang daripada 10 kali perang yang dilancarkan oleh Abu Bakar. Tak kurang daripada 10 kali perang yang dilancarkan oleh Abu Bakar waktu dia jadi khalifah. Baik. Antara perang besar di zaman Abu Bakar jadi khalifah tu perang Yamamah. Perang Yamamah. Yamamah ni nama tempat di Arab Saudi hari ni. Tak tahulah hari ni nama baru dia apa. Nama tempat tu Yamamah. Antara perang besar di zaman Abu Bakar ni perang Yamamah. Lawan Nabi palsu, orang tak bayar zakat, orang murtad semua ni. Perang Yamamah ni paling besar zaman Abu Bakar. Beratus orang sahabat Nabi yang hafal Quran syahid dalam peperangan ini, dan juga beberapa peperangan-peperangan yang lain. Hari itu tak ada problem lagi lah. Bila ada masalah, tak tahu surah, tak tahu tertib surah, tak tahu ayat mana, jumpalah sahabat-sahabat yang hafal Quran ni kan. Lepas Nabi wafat tu, tak lama pun Abu Bakar naik jadi khalifah, tiba-tiba berlaku perang Yamamah, beratus orang yang hafal Quran syahid. Jadi lepas ni kalau ada apa-apa masalah, selisih faham, tak tahu tentang susunan surah, susunan ayat, nak rujuk sama. Beratus orang yang hafal Quran syahid. Kerana hal itulah Sayyidina Umar bimbang, takut Quran ni hilang. Kerana yang hafal Quran 30 juzuk ni pakat syahid belakang. Maka Sayyidina Umar lah yang menasihati Abu Bakar sebagai khalifah, kena buat satu tugasan berat. Apa dia? Kena kumpulkan semua surah-surah ayat-ayat Quran yang duduk di rumah sahabat-sahabat, di rumah isteri-isteri Nabi ni, kena kumpulkan. Kumpul, tulis, salin semula,
dan kena bukukan dalam satu mushaf. Aku bimbang Quran hilang. Abu Bakar rasa berat nak buat tugas ni, kerana Nabi tak pernah suruh bukukan Quran tu. Nabi tak pernah suruh Quran tu ditulis, dibukukan macam ni, tak pernah suruh. Takut pula buat benda yang Nabi tak suruh ni, bid'ah pula kan. Mereka benda. Tapi selepas Umar fahamkan Abu Bakar pentingnya Quran tu dikumpulkan, ditulis mula, dibukukan, akhirnya Abu Bakar pun setuju. Abu Bakar lantik seorang sahabat jadi ahli jawatan kuasa pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Quran, diketuai oleh seorang sahabat Nabi penulis wahyu. Dia masih hidup waktu tu, iaitu Zaid bin Thabit. Dia jadi pengurusi jawatan kuasa. Ada jawatan kuasa ni, pengurusi jawatan kuasa pengumpulan, penulisan dan pembukuan Al-Quran. Kenapa Zaid bin Thabit? Pertama, kerana dia penulis wahyu. Dia pernah jadi penulis wahyu Nabi. Yang kedua, kerana dia ni ingatan dia bagus. Yang ketiga, apa kelebihan Zaid bin Thabit ni? Dia antara sahabat yang pernah menyaksikan Nabi Muhammad bertadarus Al-Quran dengan Malaikat Jibril. Dia diberi kelebihan itu. Dalam tempoh sekitar 1 tahun, siap. Al-Quran itu dikumpulkan, ditulis, dibukukan. Bila siap, maka dinamakan Mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar. Maksudnya kalau ada orang yang keliru cara bacaan, ada keliru tentang susunan surah dan sebagainya, okey, dah ada satu sampel lah, kita kata contoh untuk rujuk. Jadi begitu. Baik, ini sejarah bagaimana Quran itu dikumpul, ditulis dan dibukukan. Selepas itu berlaku lagi lah beberapa perubahan-perubahan di zaman Sayyidina Osman, di zaman Sayyidina Ali, di zaman khalifah-khalifah. Selepas itu berlaku lagi lah perubahan-perubahan. Perubahannya apa dia? Contohnya, dulu Quran ni tak ada titik. Ba ta tu sama tu. Tapi orang Arab boleh baca? Bolehlah baca sebab bahasa dia. Tapi bila Islam dah tersebar ke beratus tempat, termasuk negara yang bukan Arab, negara orang putih, negara orang kulit hitam, mereka nak baca tu dah ba dengan ta, tak ada titik. Ni huruf. Macam mana nak baca? Sin dengan shin, sa dengan ta, ta dengan za. Maka selepas tu lah barulah huruf-huruf ni diletakkan titik. Ba ada titik 1 bawah, ta titik 2 di atas, fa titik 3 di atas, sin tak ada titik, shin ada titik 3, sa tak ada titik, ba ada titik, ta tak ada titik, za ada titik. Barulah dibuat titik-titik selepas daripada zaman para sahabat ni. Quran tak ada baris pun, baris atas, baris bawah, baris depan, tak ada pun. Barulah diletakkan baris. Asal pun kan ada pun tanda waqaf, dekat mana tempat boleh berhenti, dekat mana tempat boleh sambung, tak ada. Tapi selepas daripada zaman tu berlaku perubahan sehinggalah Quran yang kita tengok pada hari ni lah. Pergi kedai buku tu macam-macam jenis Quran ada, besar, kecil, ada berlaku tak warna, tak warna, bawah ada hukum tajwid, setengah Quran tu pula ada tafsiran ayat-ayat tertentu, macam-macam lah Quran ada hari ni. Tinggal nak baca ke tak baca tu kan. Tinggal nak baca ke tak baca. Dulu Quran kecil, cari Quran besar berat besar sangat. Sampai sudah tak baca. Macam-macam Quran dah orang cetak pada hari ni untuk memudahkan kita. Jadi bacalah. Setakat mana kita boleh baca, sehari dapat 1 muka surat ke banyak mana ke, bacalah. Kerana Nabi sebut dalam hadis, Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah kamu Quran itu, kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat kepada pembacanya, dan Quran itu juga akan menjadi penerang kepada kita dalam kegelapan kubur selepas daripada kita mati nanti. Allah Ta'ala alam. Tuan-tuan sekalian, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.